Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak bincang tentang bab 5 tingkatan 1. Right? Bab 5 ni berkenaan dengan pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey. Apa itu ungkapan algebra? Apa itu algebra? Apa itu pemboleh ubah? Okay. Untuk memahami benda ni, jom kita dengar satu cerita. Okey, ada seorang pencari harta karun, dia nak mencari duit. Okey, jadi dia masuk ke dalam satu gua. Di dalam gua itu dia menemui dua kotak harta karun, dalam dia ada banyak duit. Okey, sangat banyak duit. Okey. Tapi dia tidak pasti dalam tu berapa banyak duit yang ada. Okay, dia tak pasti berapa banyak duit yang ada. Tapi dia tahu dalam kotak yang pertama dengan kotak yang kedua ada jumlah duit yang sama banyak. Contoh, kalau dalam ni ada 1 juta ringgit, dalam ni pun ada 1 juta ringgit. Dia tahu itu. Tapi dia tak tahu berapa banyak. Jadi, bila kita tak tahu nilai untuk sesuatu benda, kita tak tahu berapa banyak benda itu, kita boleh gantikan. Contohnya, kalau dia tahu berapa banyak, mestilah dia tulis macam ni. Dia tulis duit yang dia ada, dia tulis 1 juta. Okey, 1 juta. Ini kalau dia tahu. Sekarang ni dia tak tahu berapa banyak. Jadi, kita boleh gantikan RM ni dengan satu huruf. Okey, kita gantikan dengan satu huruf yang lain. Contohnya, kita gantikan A, ataupun B, ataupun X, ataupun Y, ataupun Z, dan sebagainya. Okey, kita ada 24 alfabet. Kita ada A sampai Z. Pilihlah mana-mana yang kamu nak. Okey, sebab kita tak tahu berapa nilai, jadi kita gantikan nilai itu dengan satu huruf yang lain. So, contohnya RM, juta kan. Contohnya dia ada juta, kita gantikan dengan J lah. Okey. So, dia ada RMJ. Okey, sekarang ni RMJ ni ada dalam kotak yang pertama. Sebab kotak yang kedua pun sama banyak. Jadi, dia ada lagi satu kotak yang ada RMJ juga. Boleh faham tak? Okey, jadi ada berapa J dekat sini? Ada 2 kali J. Betul? Sama dengan J tambah dengan J. Jadi, ada 2 J dekat sini. Boleh faham tak? Okey. Selepas tu, dia dah ada 2 J. Bila dia jalan-jalan lagi, dia jumpa lagi 3 beg. Yang dalam ni ada shilling emas. Okay, ada shilling emas yang banyak duit. Ada banyak shilling emas. Tapi dia tak tahu ada berapa banyak shilling emas. Tapi yang dia tahu, dalam shilling emas ni, dalam beg ni ada shilling emas yang sama banyak. Kalau sini ada 30 emas, sini pun ada 30, sini pun ada 30. Tapi sekarang dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia boleh katakan dalam ni ada E. Dia gantikan dengan E. Emas kan? Emas E. Okey, jadi emas ni ada E, tambah dengan E, tambah dengan E. Jadi ada 3 E. Ataupun kita boleh katakan, dia ada 3 darab dengan E. Okey, 3 kali E jadi 3 E. Jadi sama dengan 3 E. Okey, boleh faham tak? Okey. Jadi dekat sini dalam harta karun ni dengan harta karun ni semuanya jumlah dia ialah 2J tambah dengan 3 E. Okey? Alright. Jadi, inilah yang kita katakan sebagai ungkapan algebra. Okey, apa itu? Dia macam ni sebenarnya. Okey, untuk lebih memahami, kita ada 2J tambah 3 E. Ini kita panggil sebagai ungkapan algebra. Okey, nama ayat ni ialah ungkapan algebra. Okey, tadi kamu dah tahu ada 2J dengan 3E. Okey, apa benda ni? Benda ni sebenarnya, kalau kita tengok, 2 dengan 3 ni, kita namakan dia sebagai perkali. Okey, sebab apa? Sebab dia ni kali dengan J. Ni, 3 ni dia kali dengan E. Jadi, benda yang dikalikan tu kita panggil dia perkali. J pula, J dengan E pula, nama dia ialah pemboleh ubah. Yang kita guna huruf tu, ini semua ni dinamakan pemboleh ubah. Okey, boleh faham tak? Okey. Dan kedua-dua ni, kalau kedua-dua dia ni, okey, benda ni kita namakan dia sebagai sebutan. Right? So, dekat sini ada berapa sebutan? Sini ada 1 sebutan, ni sebutan yang kedua. Jadi sini ada 2 sebutan. Okey, boleh faham tak? Right. So, itulah ungkapan algebra. Jadi dalam ungkapan algebra, so senang cakap, kalau kita tulis dalam bentuk ayat, dalam BM kita ada belajar kan, kita ada belajar huruf. Huruf akan membentuk perkataan, betul? Dan perkataan itu kalau ada banyak perkataan, dia akan jadi ayat. Dalam matematik, huruf ni, kita katakan dia sebagai pemboleh ubah. Kalau ada 2 pemboleh ubah, okay, 2 pemboleh ubah dan sebagainya, dia akan jadi sebutan. Okey, sebutan ni kalau ada 2 sebutan, contohnya ni sebutan pertama, sebutan yang kedua. Kita gabungkan dia akan jadi ungkapan algebra. Okey, boleh faham tak? Alright. Itulah benda yang kita nak bincang lah. Okey, itu yang kamu kena faham dulu. Okey. So sekarang ni kita tengok contoh soalan dulu Okey. Alright. So, tadi kita dah tahu benda yang bila kita tak tahu, kita letak pemboleh ubah, betul? Okey, sekarang ni jumlah hari dalam seminggu. Contoh, kalau kita tak tahu betul-betul jumlah hari dalam seminggu ada berapa. Jadi kita boleh letak, mungkin kita boleh letak jawapan kita sebagai H. Okey? H ni adalah jumlah hari dalam seminggu. Okey, duit gaji Ali. Duit gaji Ali kita tak tahu berapa banyak.
Tapi kita tahulah itu ada satu nilai. Okey, jadi kita letak G. Okey, kita letak pemboleh ubah untuk ni. Keuntungan jualan abu. Berapa banyak abu bila dia berniaga dia dapat untung? Berapa banyak dia dapat? Kita tak tahu. Jadi kita letaklah contoh J. Jualan. Okey, jarak rumah ke sekolah. Jarak rumah. Kita tak tahu berapa jauh, berapa dekat. Jadi tapi kita tahu dia ada satu jarak. Jadi mungkin kita boleh letak J juga. Tak kisah, boleh letak sama saja. Okey, faedah pinjaman bank. Bila kamu pinjam dengan bank, bank ada charge kamu. Dia tak akan bagi kamu pinjam macam tu je. Kamu kena bayar dia sesuatu. Jadi jumlah yang kamu kena bayar dia bila kamu nak buat pinjaman, kamu nak meminjam dengan bank. Jadi jumlah yang kamu kena bayar kepada bank, kita tak tahu berapa banyak. Jadi kita mungkin boleh namakan dia sebagai F. Okay, ingat, semua pemboleh ubah ni jangan guna huruf besar. Tak boleh guna huruf besar. Dia kena guna huruf kecil sahaja. Okay, isi padu petrol dalam kereta. Kita tahu kita isi petrol, tapi kita tak tahu berapa banyak. Jadi kita mungkin boleh tulis sebagai P. Okay, bil elektrik rumah. Tiap-tiap bulan bayar bil elektrik, betul? Tapi berapa banyak? Kita tak tahu berapa banyak. Okey, jadi kita mungkin boleh letak B, bil elektrik. Masa diambil ke sekolah. Pergi ke sekolah, mungkin 20 minit, mungkin setengah jam, mungkin 30 minit, 40 minit. Jadi kita tak tahu, kita mungkin boleh letak sebagai M. Okey, boleh faham tak? Okey, sekarang ni. Nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Okey, dalam banyak-banyak pemboleh ubah ni, ada dua jenis pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah yang bernilai tetap, lagi satu yang nilai berubah-ubah. Okay, nilai tetap ni maksud dia kita tahu nilai dia tak akan berubah sampai bila-bila. Okay, contohnya jumlah hari dalam seminggu. Ada berapa? Ada 7. Berubah tak tiap-tiap kali? Tidak berubah. Dia tetap. Jadi H ni ialah nilai tetap. Okay, kita boleh tulis nilai tetap ni kita bagi NT. Nilai berubah kita bagi NB. Okay, nilai tetap NT, nilai berubah NB. Okay, duit gaji ahli. Duit gaji. Tiap-tiap bulan dapat duit gaji yang sama ke yang lain-lain? Duit gaji selalunya sama untuk tiap-tiap bulan. Jadi NT, nilai tetap. Keuntungan jualan abu. Hari ni berniaga mungkin banyak dapat untung. Esok tiba-tiba hujan, tak ada boleh berniaga. Ataupun customer kurang, pelanggan kurang. Jadi dia berubah. Jadi ini NB. Jarak rumah ke sekolah. Tiap-tiap hari berubah ke sama? Kalau jarak tiap-tiap hari mesti sama kan? Okey, jadi jarak rumah dia sama. Jadi nilai dia tetap. Okey, pinjam bank. Selalunya faedah pinjaman bank ni setiap tahun kita bayar sama sahaja, okey? Sama. Jadi nilai dia tak berubah lah. Kalau dalam setahun tu dia takkan berubah-ubah. Jadi dia ialah nilai tetap. Okey, isi padu petrol dalam kereta. Hari ni mungkin bergerak kereta pergi banyak tempat. Jadi mungkin isi lebih banyak. Kadang-kadang kereta tu mungkin tak pergi banyak tempat. Mungkin pergi 1 atau 2 tempat. Jadi mungkin minyak tak pakai banyak. Jadi mungkin isi lebih kurang. Jadi isi padu petrol ni dia sentiasa berubah-ubah. Dia takkan sama. Jadi NB. Bil elektrik bulanan. Sama ke tak? Tiap-tiap bulan adakah bayar RM30 je? Tak. Dia bergantung kepada penggunaan. Kalau bulan ni pakai banyaklah bayar. Kalau bulan depan mungkin kurang pakai, majak berjimat, jadi dia akan berkurang. Jadi ini ialah nilai berubah. Okey, masa diambil ke sekolah. Sama ke? Kalau hari ni tiba-tiba ada accident, mungkin masa tu dah lebih lama sebab ada accident. Mungkin ada jam, lebih lama. Kadang-kadang tak ada jam. Hari ni clear jadi masa tu tak sama. Jadi dia ialah nilai yang berubah. Okey, boleh faham tak? Okey. So itu dulu. Nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang pekali dan pemboleh ubah. Boleh? Okey, setakat tu dulu. Alright. So kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.